Hikmah abadi dari hati suci. Hadis 40 A'udzu billahi bercahaya. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah bersama dengan saya Ustaz Zuhail Najmin dalam hadis 40 karangan Imam Nawawi. Yang pertama adalah hadis yang bertajuk pahala amal bergantung kepada niat. Hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل لبن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري نيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. Yang berarti, dalam bahasa Melayu lah ya. Artinya sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berhijrah untuk dunia, ya, untuk dunia dia akan memperolehinya, atau untuk wanita dia akan dapat mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkannya. Hadis ini tuan-tuan dan puan diriwayatkan oleh dua orang imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusayri An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih, dan keduanya ialah kitab sahih yang pertama yang pernah disusun. Jadi huraian yang kita mau dalam hadis ini ialah Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan dengan hadis ini pada awal bab kerana nomor satu. Kenapa hadis ini dipilihkan menjadi nomor satu? Ya? Kerana mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ini kerana ini juga sebagai bimbingan untuk pelajar agar menghadirkan niat beribadah semasa proses pembelajaran ilmu. Mudah-mudahan kita kena ada niat lah. Kita kena niat, ada niat untuk belajar ilmu. Jadi kepentingan hadis ini ialah benarlah riwayat daripada Abu Abdullah Rahman bin Mahdi rahimahullah. Seorang guru para muhaddisin berkata, sewajarnya pada sesiapa yang mengarang sesebuah kitab agar memulakan dengan hadis ini. Hadis ini innamal a'malu binniyat, sebagai peringatan kepada pelajar supaya membetulkan niatnya. Al-Khattabi rahimahullah meriwayatkan perkara ini daripada para imam secara mutlak. Al-Bukhari rahimahullah menyebut hadis ini pada 7 tempat dalam kitabnya, Sahih Al-Bukhari. Manakala Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Muhyiddin rahimahullah menyatakan
ketika menguraikan hadis ini dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, umat Islam bersepakat ijma' berhubung agungnya kedudukan hadis ini, innamal a'malu binniyat ini dalam banyak faedah dan kebenarannya. Al-Syekh Imam Al-Nawawi rahimahullah dan para ulama lain berkata, yaitu hadis ini ialah 1/3 daripada Islam. Ingat, 1/3 daripada Islam. Syafi'i rahimahullah berkata hadis ini digunakan dalam 70 bab daripada bab fiqh. Ulama lain berkata hadis ini adalah 1/4 daripada Islam. Masya Allah, berapa penting hadis ini ya. Jadi jalur periwayatan hadis, para hufaz, ulama, para pakar hadislah berkata hadis ini tidak sahih melainkan daripada riwayat Umar bin Al-Khattab. Okey, dia cuma ayat ini didengar daripada Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Jadi tiada riwayat yang sahih melainkan daripada riwayat Al-Qamah bin Al-Waqas. Tiada riwayat Al-Qamah yang sahih melainkan daripada riwayat Muhammad Ibrahim At-Taimi. Daripada riwayat Muhammad yang sahih melainkan daripada riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Daripada riwayat Yahya inilah mula tersebar daripada hadis daripada Umar ni. Masya Allah kan. Seorang perempuan lebih daripada 200 orang meriwayatkannya, kebanyakannya adalah para imam. Para imam berkata hadis ini bukanlah hadis mutawatir. Dia bukan hadis mutawatir. Sekalipun hadis ini masyhur dalam kalangan ulama dan orang awam, kerana pada awalnya lagi ia tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, tapi boleh kita guna. Dalam hadis ini terdapat sebahagian daripada sanad hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang tabi'in antara satu sama lain, iaitu Yahya, Muhammad dan Al-Qamah. Al-Qamah. Jadi fungsi niat lah. Kita akan belajar tentang niat ya. Jumhur majoriti ulama dalam kalangan ahli bahasa Arab, usul, fiqh dan lain-lain berpendapat bahawa lafaz innama bermaksud untuk menghadkan, lil hasri, bagi menegaskan perkara yang dinyatakan dan menafikan perkara selainnya. Kan innama tu kan. Maka maksud hadis ini ialah segala perbuatan dikira berdasarkan niat. Segala perbuatan daripada niat dan tidak dikira sesuatu perbuatan yang tidak disertai dengan niat. Kalau tiada niat, tidak maknanya tiada lah. Perbuatan tiada niat maknanya tiada. Kan? Tidak dikira. Di hadis ini menjadi dalil bahawa kesucian taharah, yaitu wudu, mandi dan tayamum adalah tidak sama melainkan dengan niat. Kalau kita mandi, wudu tanpa niat, mandi wajib tanpa niat, mandi sunat tanpa niat, dan tayamum tanpa niat, tidak sah dalam fiqh lah, melainkan dengan niat. Kalau ada dikena niat, baru ada sah saja. Aku berwudu kerana Allah, saya mandi kerana Allah saja, aku bertayamum kerana Allah. Demikian juga dengan solat. Dalam solat, kalau zakat, solat, zakat, puasa, haji, i'tikaf dan semua jenis-jenis ibadah mesti didahului dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bab menghilangkan najis maka pendapat yang masyhur di sisi mazhab Asy-Syafi'i adalah tidak perlu kepada niat, kerana niat termasuk dalam bab meninggalkan. Contoh, kita nak menyucikan najis berat tuan, najis sederhana dan sebagainya, kan tidak perlu ada niat saja, aku menyucikan hadis berat ini kerana Allah. Tidak perlu. Melainkan itu termasuk kerana adalah bab untuk meninggalkan. Perkara yang ditinggalkan tidak perlu kepada niat. Okey. Para ulama meriwayatkannya secara ijma' dalam perkara ini. Sebahagian daripada para ulama mazhab kita berpandangan ganjil mewajibkan niat, dan inilah pandangan yang salah. Niat ini digunakan dalam urusan cerai, talak, pembebasan hamba dan pertuduhan zina, al-khazaf. Maksud digunakan yaitu apabila niat disertakan dengan lafaz kinayah, simbolik atau kiasan, maka hukumnya sama seperti lafaz sarih, jelas ataupun terang. Sekiranya seseorang melafazkan talak secara sarih, jelas, dan dia berniat dengan talak 2 atau 3, maka hukumnya berdasarkan kepada niatnya. Demikian juga sekiranya dia berniat secara sarih sesuatu yang tidak dituntut oleh agama pada perkara antara dirinya dan Allah SWT, maka perkara tersebut tidak diterima pada zahirnya. Sebab Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, artinya sesungguhnya untuk setiap orang itu berdasarkan apa yang diniatkan, ya.
Dan ingat, para ulama berpendapat bahwa faedah menyebutkan ungkapan tersebut setelah innamal a'malu binniyat ialah satu penerangan bahwa penentuan terhadap perkara niatkan adalah yaitu satu syarat. Sekiranya seseorang itu mempunyai solat qada, solat dia qada lah, maka tidak memadai hanya berniat solat yang luput itu, tapi disyaratkan berniat jenis solat seperti sama ada zuhur, asar atau sebaliknya. Maka kalau bukan kerana lafaz yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, maka lafaz yang pertama telah menetapkan sahnya niat tersebut, tanpa perlu menentukannya atau ada keraguan pada perkara tersebut. Hijrah, apa pula itu hijrah? Sabda Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Artinya sesiapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, kalau pada sahabat yang berhijrah karena Allah dan rasulnya, maka hijrah itu karena kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, siapa yang bermatlamat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, hijrah berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Melakukan daripada jahat kepada kebaikan, berubah daripada yang jahat kepada kebaikan. Dan apa-apalah dia akan digunakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala siapa yang bermatlamatkan dunia atau wanita, berhijrah kerana wanita, berhijrah dari bandar sini ke bandar sana untuk kerana wanita, kerana harta, kerana dunia, maka perkara itulah yang akan didapatinya. Tiada kebahagiaan baginya pahala dan syurga pada hari akhirat disebabkan hijrahnya itu. Asal makna hijrah adalah meninggalkan. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah meninggalkan tanah air. Tanah air kan. Disebut wanita ataupun dunia dalam hadis ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama adalah berdasarkan latar belakang hadis ini, seorang lelaki berhijrah dengan tujuan mengahwini seseorang wanita yang dikenalinya sebagai Ummu Qais, maka lelaki itu digelar muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Dan yang kedua, sesungguhnya ia sebagai satu peringatan agar lebih berhati-hati dengan perkara tersebut. Hal tersebut termasuklah dalam bab menyebutkan sesuatu yang khusus selepas yang umum. Okey, apa itu? Min babi dzikril khas ba'dal 'am, untuk memberi penekanan terhadap keistimewaan yang ada padanya. Allahu alam. Jadi pengajaran hadis yang kita dapat pada hadis yang pertama ini ialah satu, kepentingan dan kelebihan niat yang baik. Hal ini demikian kerana semua amalan berpaksikan kepada niat, ya. Dua, penerimaan atau penolakan sesuatu amalan besar atau kurang pahala dan ganjaran bagi seseorang manusia adalah berbeza. Perbezaan ini berdasarkan kepada niat yang benar, sempurna, baik, atau niat yang rosak ataupun cacat. Okay? Yang ketiga, paksi bagi pahala dalam semua amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung kepada niat yang baik dan bukan sekadar amalan semata-mata. Dan dari sinilah orang yang munafik tidak memperoleh manfaat daripada amalan-amalan mereka disebabkan hilangnya niat yang baik dan kecacatan pada niatnya. Orang munafik kalau dia solat dia menunjuk-nunjukkan kepada orang pula, maka tidak ada pahala di situ. Maka rosaklah niatnya, sebab dia tidak ikhlas. Kan? Okey, yang keempat, niat yang benar sesungguhnya berada atas sunnah Nabi Nabawi sehingga ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan berhubung firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya dialah yang menjadikan mati dan hidup, ya, supaya dia menguji kamu siapa antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, ya. Sesungguhnya amalan yang ikhlas ini tetapi dilakukan secara tidak betul tidak akan diterima juga, kan? Demikian juga amalan yang dilakukan secara betul namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima.
semua amalan itu tidak akan diterima sehinggalah amalan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas dengan cara yang betul. Beliau menyatakan, orang yang ikhlas adalah apabila dia melakukan amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang betul itu apabila dilakukan berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hadis berbicara tentang matlamat niat sahaya dan tidak bermaksud bahawa niat sudah mencukupi dan tidak memerlukan amalan, sedangkan lafaz hadis dan maksud hadis ini menguatkan perkara tersebut. Kita mesti ada niat dan kita lakukan amalan tersebut, ya. Yang keenam adalah salah satu kaedah dalam metodologi pendidikan adalah menyebut sesuatu kaedah atau prinsip hendaklah dinyatakan contoh bagi menjelaskan kaedah dan prinsip tersebut. Berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kaedah, yaitu setiap amalan bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian baginda memberikan contohnya bagi menjelaskannya, yaitu hijrah. Hijrah. Yang ketujuh, Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, betapa banyaknya amalan yang besar. Amalan yang besar namun dikecilkan oleh niatnya. Buktinya daripada hadis ini, seorang lelaki yang melakukan amalan besar, yaitu hijrah. Dia ini berhijrah, namun amalannya menjadi kecil dan hilang, sedangkan kerosakan pada niat dia mau kawin, untuk berkahwin dengan seorang wanita. Yang ke-8 adalah perkara yang paling melalaikan adalah dunia. Manakala perkara yang mengurangkan agama adalah syahwat. Oleh itu Nabi Muhammad SAW menyatakan secara khusus sebagai satu syarat agar berhati-hati terhadapnya. Jadi saya rasa itu saja dalam hadis yang kedua. Hadis yang pertama, Sunan Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sekian, terima kasih. Dan siang bijak berucap, menjauhi kerugian, meraih keberkahan dalam setiap langkah. Dalam hadis suci petunjuk yang jelas untuk hati yang tulus, kebahagiaan yang sejati, iman yang sempurna dalam cinta yang tulus. Hadis 40 Imam Nawawi, cahaya abadi. Kasih dan sayang terpancar jernih dalam setiap